Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apa jadi dengan Mahathir nih? Makin tua makin menjadi. Saya pikir Mahathir lebih baik untuk berehat sajalah. Sudah cukuplah. Sudah cukup-cukuplah Mahathir telah bergelumang dengan politik Malaysia, telah menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang suka duka di dalam negara Malaysia. Cukup-cukuplah. Apa pendapat anda? Tinggalkan komen. Patutkah Mahathir untuk bersara teruslah daripada politik? Patutkah Mahathir untuk tidak lagi campur tangan dalam politik? Patutkah Mahathir untuk lebih banyaklah pergi surau, pergi masjid, buat banyak amal, sebab dunia kedua semakin menghampiri. Okey, jadi apa pendapat anda? Ini Tun Mahathir ini, aduh pelik. Saya ingin dedahkan satu lagi bahagian yang mungkin akan membuatkan Mahathir lebih terkejut. Tapi sebelum itu, ini rahsia kesihatan. Rahsia kesihatan daripada Transfer Factor, daripada For Life Research Malaysia sendiri Berhad. Okay, ini adalah research company, the immune system company, syarikat saintis, okay, mengeluarkan Transfer Factor. Ini adalah immune system molekul terkuat di dunia dengan 437% penambahan kekuatan kali ganda. Hebat. Okey, so dia fungsi dia adalah untuk menguatkan imun badan, mengajar, melawan dan mendidik, menenangkan imun badan bila tak ada penyakit. Jadi ini sangat bagus, berbeza daripada apapun yang di luar sana kerana dia bukan sahaja immune system booster, tapi dia adalah imun molekul yang mengajar badan untuk sihat, okey, melawan penyakit. Bagi anda yang sedang berikhtiar, jangan lupa telefon atau WhatsApp saya. Jangan SMS saya. WhatsApp, telefon saya akan jelaskan satu persatu tentang Transfer Factor. Okey. So, tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, ini bukan soal gembira Tun, tapi untuk selamatkan periuk nasi rakyat. Tengku Zafrul dedah. Ini best ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz menegaskan dakwaan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berhubung perjanjian perdagangan Malaysia dengan Amerika Syarikat adalah tidak tepat dan mengelirukan. Menurutnya, tuduhan bahawa kerajaan gembira dengan perjanjian itu adalah tidak benar sama sekali. Kerana keputusan yang dibuat adalah langkah pengurusan krisis bertanggungjawab untuk melindungi kepentingan negara. Ini bukan soal gembira Tun, tetapi soal tanggungjawab menyelamatkan periuk nasi dan mata pencarian rakyat Malaysia. Rundingan dilakukan untuk mengelak tarif Amerika Syarikat sebanyak 25% itu yang mengancam lebih daripada 198 bilion nilai ekspor dan 100,000 pekerjaan khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik. Kita berjaya mendapatkan kadar 19% yang sama seperti negara ASEAN yang lain, sekaligus mengutamakan kepentingan nasional dan kestabilan ekonomi, katanya menerusi Facebook pada Khamis. Mengulas dakwaan daripada Dr. Mahathir, kononnya Malaysia memasukkan 100% cukai ke atas 11,000 produk Amerika Syarikat. Tengku Zafrul menjelaskan ia adalah tidak benar sama sekali. Sudahlah Mahathir, dah tua. Fakta sebenarnya ialah hanya 60.4% baris tarif kita kini dikenakan duty sifar, bukannya 100% seperti yang dinyatakan. Perbezaan 60% dan 100% itu amat besar. Realitinya langkah ini bukan soal memberi hasil cukai, tapi mempertahankan nilai ekspor pekerjaan dan mengelak kesan limpahan negatif kepada ekonomi, pasaran kewangan serta modal, katanya. Beliau turut menolak berdakwaan kononnya Malaysia telah bersetuju membekalkan nadir bumi kepada Amerika Syarikat atau mana-mana negara secara eksklusif. Dia kata ini satu dakwaan yang tidak benar. Tiada sebenarnya perjanjian, sama ada secara lisan atau bertulis, untuk membekalkan nadir bumi
kepada Amerika Serikat atau mana-mana negara secara eksklusif. Tidak ada. Kenapa Malaysia begitu bodoh menerima hanya 5% daripada nilai sebenar, sedangkan kita boleh dapat banyak kali ganda? Katanya. Aduh, Mahathir. Pening betul Mahathir ni. Malah sejak 1 Januari tahun 2024, Malaysia telah mengenakan larangan ekspor nadir bumi mentah selaras dengan keputusan kabinet. Dasar ini dipantau ketat dan disemak setiap 6 bulan katanya. Menurut beliau, dasar itu bertujuan memastikan semua nadir bumi diproses dalam negara bagi memaksimumkan nilai ekonomi dan mewujudkan peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Okey, anda boleh baca berita lengkap ini di Sinar Harian. sinarharian.com.my, tarik dia 8 Ogos 2025. Tajuk, ini bukan soal gembira Tun, tapi selamatkan periuk nasi rakyat. Faham tak? Okey, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ini saya mau membuat penjelasan paling penting berkenaan dengan isu yang sekarang ini ramai sangat parti yang lain yang cuba tunggang terbalik. Isu MA63 yang dikatakan APCO telah menarik balik saman tersebut. Tapi kamu tahukah sebenarnya hakikatnya waktu pertama kali dalam sejarah pertama kali dibuat oleh wakil rakyat dari Sabah untuk menyaman kerajaan berkenaan dengan MA63. Belum pernah terjadi. APCO, DAP dan juga PKR satu-satunya yang cukup berani. Jadi yang tembirang betul bilang cakap ini itu, kamu pernah buatkah? Kenapa tidak berani buat? Oh, cakap saja berani buat. Hakikatnya ini merupakan tindakan undang-undang yang pertama kali dibuat oleh wakil-wakil rakyat dari Sabah terhadap tuntutan pengiktirafan dan pengembalian hak negeri Sabah seperti yang termaktub dalam MA63. Paling syok hakikatnya juga setiap wakil rakyat yang telah menamakan diri mereka sebagai plaintiff dalam saman pemula ini adalah rakyat Sabah. Dan tidak kira dari mana asalnya atau latar belakang parti politik mereka. Ini paling syok ini. Saya mau kongsi yang paling syok. Ini memang lucu amat ini. Yang lucu amat. Okey. Yang paling lucu, kamu tahukah? Waktu ini saman difailkan, perlu ditekankan bahawa wakil-wakil rakyat daripada APCO, DAP dan PKR pada waktu itu adalah pihak pembangkang, bukan kerajaan. Jadi kerajaan waktu itu dia buat apa? Ini saya kongsi. Pada waktu tersebut, PKR, DAP dan APCO adalah dari pihak pembangkang. Pihak pembangkang dalam kerajaan persekutuan maupun dalam kerajaan negeri Sabah. Dan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah pada waktu tersebut, siapa kerajaan waktu itu? Coba kamu kasih komen sikit siapa? Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah pada waktu tersebut membantah dan mahu agar saman pemula ini dibuang oleh mahkamah. Diorang membantah, geng. Diorang bantah. Diorang bantah ini saman. Diorang bantah ini saman. Mau dibuang dan mau minta supaya mahkamah dibuang oleh mahkamah saman ini. Nama dia struck out by the court. Walaupun niat wakil rakyat ini adalah untuk mendapat balik hak-hak ini kepada rakyat Sabah seperti yang diniatkan dalam MA63. Setelah ditarik balik, diorang tiba-tiba jadi hero. Tiba-tiba jadi hero, kenapa tarik balik? Tapi sebelum itu, waktu difailkan ini saman, siapa yang bantah? Kerajaan pada ketika itu. Kerajaan pada ketika itu membantah. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah pada waktu itu sendiri yang membantah. Coba kamu komen sikit, siapa ketua menteri waktu itu? Kerajaan apa pada waktu itu? Pada waktu bila? Mari,
pada tahun 2022. 3 Jun 2022. Pada 3 Jun tahun 2022. Siapa kerajaan waktu itu? Siapa ketua menteri waktu itu? Ewah. Kau mungkin sudah lupa agaknya. Sudah lupa mungkin. Sudah lupa mungkin bahwa kerajaan kamu waktu itu membantah. Tapi bila ditarik balik, seolah-olah kamu jadi hero betul. Lepas itu bukan main lagi menyalahkan Apko, kononnya Apko jadi tunggangan, kononnya Apko jadi alat permainan. Hei. Waktu itu bukan main lagi. Kenapa kamu tidak kasih samaan? Itu kerajaan persekutuan supaya dapat balik hak Sabah. Kenapa tidak berani waktu itu? Kenapa sekarang tiba-tiba jadi hero? Sudahlah tuan-tuan dan puan-puan. Pikirkan mana yang betul, mana yang tidak. Pikirkanlah mana yang betul, mana yang tidak. Yang memperjuangkan atau yang tiba-tiba sahaja trip jadi hero. Kalau saya mau ikut yang betul-betul lah kan. Bukan yang tiba-tiba saja perasaan jadi hero. Bikin malu itu. Oke. Kita doakan semoga pilihan raya negeri Sabah yang tidak lama lagi ini akan menjadi satu medan untuk mengubah negara Sabah, mengubah negeri Sabah menjadi negeri yang lebih makmur. Oke? Tinggalkan komen kamu. Siapa waktu itu? Ini saja saya minta komen. Siapa waktu itu kerajaan? Kerajaan pada tahun 2022. 3 Jun 2022 siapa? Ketua menteri dia siapa? Menteri dia siapa? Coba kamu komen. Siapa ini? Kita jumpa lagi. Bye-bye.